Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini untuk kapsul 15 minit Syama'il. Walaupun terlewat sedikit, pukul 9 baru kita dapat on air pada pagi ini. Sementara kita bantu, saya mohon untuk sahabat-sahabat yang bersama-sama menonton kita pada pagi ini untuk bantu sharekan majlis kita pada pagi ini agar lebih ramai lagi dapat manfaatkan majlis ilmu kita insya-Allah sekitar 15 minit ini. Dan sementara kita bantu sharekan kepada majlis ini dengan linknya di Facebook, di grup WhatsApp dan sebagainya, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan agung yang kita nak baca tentang peribadinya melalui Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita selawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita rafak kehadrat Allah Ta'ala dapat sama-sama lagi kita pada pagi ini yang bersama-sama menontonkan kita di page Facebook Klinik Ngaji Kubat Center, Puan Basita, Puan Siti Hajar, Puan Irma, Puan Nurliah, ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak menuliskan di ruangan komen namun menonton kita pada pagi ini. Saya ucapkan dengan afdalut tahiyyah, lafaz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga kepada yang memberikan salam kepada saya jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita sentiasa dapat rahmat Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi dengan berkat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak bacakan sedikit syama'ilnya pada pagi ini insya-Allah. Baik, kita sambung hari ini siri yang ke-8, part yang kedua, hadis yang ke-7, bab yang pertama. Panjang dia punya description. Ya. Bab tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7 kita dah bahas sedikit tentang perawi, iaitu berkenaan dengan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Begitu juga Sayyidina Hasan yang bertemu dengan pakciknya iaitu Hindun ibn Abi Halah. Kita dah bahaskan pada siri yang ke-7.
Ya, jadi hari ini siri yang ke-8 kita sambung matan hadisnya ataupun isi kandungan hadisnya apabila disifatkan oleh Hindun ibn Abi Halah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya akan terus kepada terjemahannya kerana kita dah bacakan hadis penuhnya semalam. Kita dah bacakan hadis penuh semalam. Jadi berkata Hindun ibn Abi Halah menceritakan kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fakhman mufakhaman, jiwa besar. Dia seorang yang fakhman, agung, dan juga mufakhaman, yang juga diagungkan. Baginda seorang yang berjiwa besar, seorang yang agung, dan baginda juga diagungkan. Ada orang yang mungkin ada title, ada orang yang mungkin ada kedudukan, tapi mungkin tidak dipandang oleh orang. Tapi Nabi SAW ada kedudukan yang tinggi dan juga dibanggakan ataupun diagungkan oleh orang. Sehingga disebut oleh salah seorang sahabat ketika mana dia belum masuk Islam kan, aku tidak pernah melihat bagaimana yang diperlakukan oleh ashabi Muhammadan, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada segi ketokohannya diagung-agung, dibesarkan, ditakzimkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran sendiri pun sebut, Quran tu disebutkan ayatnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bahagian daripada takwanya hati. Jadi bila kita buka tafsir, apakah dia syiar Allah itu? Para mufassirin menyatakan syiar Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Siapa yang agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bahagian daripada hati yang bertakwa. Jadi Nabi itu agung dan diagungkan. Sebahagiannya menyebut fakhman mufakhaman ini adalah kesederhanaan lah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sekejap, hadis mana saya baca ni? Ini hadis yang ke-6. Oh, baik. Ini hadis yang ke-8. Okey, baik. Saya silap ya. Yang itu adalah hadis yang ke-8. Okey. Hadis yang ke-7 adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang saya baca fakhman mufakhaman tadi adalah hadis yang ke-8. Maafkan saya sedikit tersilap, sebab hadis yang ke-8 tu pun lebih kurang sama sebenarnya, adalah bahagian daripada hadisnya Hindun ibn Abi Halah juga. Baik. Baginda bertubuh sedang di antara kaumnya. Jadi kita dah bahaskan juga kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ikal mayang, ikal bergelombang, kita dah bahaskan juga. Yang terbaik adalah sederhana. Maknanya lurus mencacak pun tak cantik juga, ataupun kerinting yang terlalu bulat-bulat bergulung-gulung pun tak cantik juga, kan. Jadi yang cantiknya adalah beralun, rambut yang beralun cantik gitu, ikal mayang.
Baginda SAW bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging. Maknanya kalau istilah kita ni gemuk lah. Dia berisi. Badan Nabi SAW berisi. Maknanya bukan tulang. Berisi tapi tidak gemuk. Ya. Dia macam mana boleh jadi gemuk? Sebab apa namanya, nanti kita akan lihat sifatnya. Antara sifat fizikal Nabi adalah sawa'us sadri wal batni. Perut dengan dada sama paras. Kan? Maknanya dada dengan perut tu sama. Kalau mandi, air tu jatuh direct. Jatuh ke bawah. Kalau kita lah, kalau kita terutama yang masalah kita ni tak jaga badan lah kan. Perut boroi. Kan? Cakap pasal diri sendirilah ni. Kan? Jadi kita lain, kita kalau mandi dia ada waterfall. Kan? Air tu jatuh sampai sini dia pecah dua. Dia turun ke tepi. Sebab apa, ada bola duduk dekat situ kan. Air tak jatuh direct. Kalau Nabi mandi tu air jatuh direct ke bawah. Sawa'us sadri wal batni. Perut dengan dada sama paras. Kan begitu, maknanya badan fit lah, badan sedap. Ya, tapi maknanya tidak tulang dan tidak juga penuh lemak, tidak juga penuh dengan berisi dengan daging ataupun gemuk lah. Nabi SAW wa kana fi wajhihi tadwir. Wajah baginda SAW juga ada bulat sikit. Ada bulat sikit maksudnya ada daging. Maksudnya bukan macam kita sebahagian orang daripada muka pun kita tahu dah memang kurus betul dia ni. Nampak tengkorak kan. Tengkorak, tulang ni nampak. Kan. Jadi Nabi wajah baginda ada sedikit tadwir, adalah daging sikit di wajah, ya. Kemudian kulitnya putih kemerah-merahan. Ya, kulitnya putih kemerah-merahan. Ini kita dah sebut dah dalam hadis yang sebelum ni, asmarul laun. Di sini dalam hadis ini disebut abyad, putih. Kan, jadi mencantumkan di antara dua, kita dah bahaskan berkenaan dengan apabila Sayyidina Anas kan menyatakan bahawa Nabi itu kulitnya coklat. Bukan coklat, asmarul laun itu adalah untuk bezakan putihnya. Putih Rasulullah bukan putih penyakit. Ya, tapi putihnya bukan yang putih yang pucat. Ya, tapi putihnya adalah putih kemerah-merahan. Hitam pekat kedua-dua matanya, yakni biji mata lah. Kan biji mata orang kadang-kadang memang original ada berbeza-beza warna kan. Ada orang-orang yang belah-belah negara-negara Mexico ke mana kadang bermata biru kan. Eropah gadis bermata biru, gadis bermata hijau. Kan kita tengok Asia ni biasanya coklat lah. Tapi biji mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berwarna hitam. Ya, kemudian lentik bulu matanya. Ya, bulu mata juga lentik. Kenapa? Ya, kerana disediakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu dengan fizikalnya untuk maknanya mengharungi dengan bulu mata kita ni sebenarnya filter. Ya, jadi keadaan di negara Arab ni berpasir, berdebu dan sebagainya. Jadi bulu mata yang sedikit lentik tadi itu adalah jadi filter kepada mata dalam keadaan berdebu dan sebagainya. Besar pangkal tulang dan juga berlikatnya, berbadan bidang, sasalah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang memanjang daripada dada hingga ke pusat. Ini pun kita dah bahas malam. Tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Sama untuk matchingkan dengan badan yang ada daging. Jadi takkan tiba-tiba tangan kurus nampak tengkorak, takkan kaki nampak tulang. Ya. Baginda SAW berjalan, iaitu seperti turun daripada tempat yang tinggi. Ini pun kita dah bahas. Nabi jalan laju, orang yang highly motivated. Apabila baginda SAW berpaling, maka seluruh badannya juga turut ikut berpaling. Ini akhlak bagus. Idzal tafata iltafata ma'an. Ya. Dan akhlak ini juga akhlak Quran. Akhlak ini juga yang disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW berbuat sedemikian. Apa akhlaknya? Dalam surah Luqman ada disebut, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Surah Luqman. Saya tak ingat ayat berapa, boleh cek balik surah Luqman.
wala wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan pipi kamu daripada manusia dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Maksudnya kita selalu kalau ada orang panggil kan, kalau orang panggil kita pun tak nak menyaut tu, kita macam tu je. Orang panggil daripada belakang ataupun orang panggil daripada tepi, kita menghadap sini, kita pun nak apa? Macam tu je kan. Nak apa? Jadi begitu. Kita berpaling dengan wajah saja. Jadi yang dalam Al-Quran sebut wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu daripada manusia, maknanya bercakap dengan orang tapi dia sombong lah, dia sombong, dia pandang lain. Orang kadang-kadang kalau tak nak layan kan macam tu. Nak apa cepat sikit ni. Orangnya depan ni. Tapi dia kau nak apa cepat sikit lah, aku banyak kerja ni. Jadi dia tak nak pandang dengan kesombongan. Jadi Nabi SAW bila ada orang panggil Rasulullah, iltafata ma'an, maknanya seluruh badan baginda akan berpusing untuk baginda menghadap kepada orang tersebut. Itu akhlak. Itu akhlak. Jadi kita ikut keadaan Nabi SAW untuk tidak berlaku ataupun melakukan sesuatu dengan kesombongan. Ada tanda sombong lah. Orang yang tak nak je jawab itu. Apatah lagi yang langsung tak berpaling. Dia dengar suara pun dia tahu Allah datang dah Muhammad ni. Jadi dia tak nak berpaling. Okey. Di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Antara dua bahu Rasulullah ada cop kenabian. Ini kita akan bahas bab 2. Satu bab khas cerita tentang khatam nubuwah. Ada cop kenabian di belakang badan baginda. Baginda SAW merupakan seorang yang paling pemurah, ajwad. Paling pemurah antara manusia. Ini pun akhlak. Yang kita kalau nak bahas ini, kita boleh jadi satu kuliah sejam untuk bahas tentang judin Nabi. Nabi orang yang paling ajwad, yang paling pemurah sekali. Percakapannya merupakan percakapan yang paling jujur di antara pergaulan. Sehingga digelar dengan Al-Amin hatta sebelum jadi Nabi SAW. Sebelum jadi Nabi lagi. Kan digelar dengan orang yang jujur. Siapa yang melihat baginda secara tiba-tiba akan merasa segan, hormat kepadanya. Orang yang first time jumpa, dia akan ada rasa takzim. Dia akan rasa aura, segan, nak datang buat lebih kurang. Orang tak buat begitu pada Rasulullah SAW. Orang yang first time jumpa, daripada jauh dah nampak haibah dia, karisma dia. Dan sesiapa yang pernah bergaul dengannya lalu mengenalinya, tentu akan mencintainya. Ini kata sahabat. Siapa yang dah mula bergaul, dah rapat, dah kenal, pasti akan timbul rasa cinta yang sangat mendalam. Jadi kata para ulama, guru-guru kami, begitulah kita dengan Syama'il. Kita first time jumpa kitab Syama'il, first time beli. Kita dah nampak, sampak ratus hadis. Macam ni sekali sahabat cerita tentang Rasulullah SAW. Kan? Macam ni sekali. Kita ada rasa dah kagum macam mana ulama-ulama dulu khidmat dengan agama, khidmat dengan Rasulullah. Dia dah kita baca ni, setakat ni 7 hadis. Kan kita mula makin kenal. Maknanya sebenarnya kita sedang bergaul dengan baginda Rasul SAW. Dengan pergaulan melalui apa yang disampaikan oleh para ulama. Ulama tolong ceritakan pada kita tentang Rasulullah, yang sampai kepada para sahabat yang melihat apa yang berlaku ataupun yang mendengar apa yang Nabi SAW sabdakan, sampai kepada kita, maka kita mengenali, kita bergaul dengan, bersahabat dengan Nabi SAW, bukan dengan istilah sahabat Nabi, sebab kita tak tengok Nabi, tapi kita dapat lihat peribadi Nabi yang direkodkan dalam hadis-hadis. Jadi kita sedang melakukan pergaulan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata kata sahabat yang riwayatkan hadis ini, maka disebutkan bahawa siapa yang mula bergaul dengan baginda pasti akan mencintainya. Dan di hujung ayat ini seseorang yang ingin menceritakan tentang sifat atau rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam akan bagi satu kata-kata kesimpulan. Aku tidak pernah melihat seseorang sebelum maupun sesudahnya seseorang yang sama seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah sebut sebelum ni. Lam ara qablahu wala mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku lihat seseorang yang macam dia.
Itulah kesimpulan. Maknanya kalau compare yang terdahulu dan yang terkemudian, siapa pun yang datang takkan ada yang sama boleh challenge, menyerupai ataupun melebihi pada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak layak untuk di-compare dengan sesiapa pun. Itulah baginda Rasul SAW. Maksudnya compare tu orang buat. Muqaranah tu orang buat. Compare, tapi tak ada yang dapat melebihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang di bawah itu adalah ta'liq daripada Imam Tirmizi sahaja. Dia syarahkan balik apakah maksud-maksud kalimah ya di dalam itu. Puan Elvira tanya, Ustaz guna kitab apa? Saya guna kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Kalau ada yang nak, nanti bagi tahulah. Bagi tahu kepada saya, ada lagi stok sikit insya-Allah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok. Wallahu taala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama pada pagi ini. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi.